Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan pembangunan mapan dalam Islam, dan kita tumpukan kepada pembangunan sosial. Seperti kita tahu, dalam pembangunan mapan ini dia perlu seimbang di antara ekonomi, sosial dan alam sekitar, dan kali ini kita tumpu pada sosial. Dan dalam sosial ni pula, saya telah meletakkan 13 juzuk. Kalau anda letak lain pun tak kisahkan. Yang saya nampak 13, mungkin lebih, ataupun boleh dikurangkan, digabung-gabungkan. Dan kali ini kita tumpu pada membela anak yatim. Membela anak yatim. Jadi membela anak yatim sebenarnya amat penting, sebab dalam masyarakat mana-mana pun anak yatim ni memang ada, kan? Memang ada. Jadi kehilangan ibu bapa, kan, sama ada salah satu atau kedua-duanya tu merupakan satu trauma lah kepada anak-anak ni, dan dia menyebabkan masalah lah untuk menghadapi persekitaran yang baik, yang bagus, dan kadang-kadang bakat mereka ni hebat, tapi oleh kerana keadaan keluarga tak begitu sempurna, bakat mereka tu boleh hilang begitu saja, ataupun bakat yang hebat tu digunakan di jalan yang tak betul. Misalnya Mustafa Kamal Atatürk, dia ni bergelar anak yatim ketika umur 7 tahun lagi apabila bapa dia meninggal. Bapa dia namanya Ali Riza meninggal dunia. Jadi ibunya menghantar dia ke sekolah agama, kan. Kemudian Mustafa ni bertukar sekolah biasa. Kemudian setelah meningkat dewasa, ibunya mengharapkan dia memohon untuk jurusan perniagaan di pusat pengajian tinggi, tetapi dia pergi kepada ketenteraan, akademi tentera, kan. Dan malang sekali apabila dia telah menjadi tentera tu, keadaannya telah berubah dan dia adalah orang yang bertanggungjawab meruntuhkan khilafah Islamiah, Dan kita pun tahu bahawa pada waktu itu azan dalam bahasa Arab pun tak dibenarkan, Jadi itulah kerosakan yang telah berlaku akibat adanya anak yatim yang berbakat tapi telah digunakan ke tempat yang salah, Jadi berbalik kepada anak yatim tadi, dalam Quran ada disebutkan, dalam surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 2, Allah berfirman, tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama? Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim, Dan juga Rasulullah bersabda, aku dan pemeliharaan anak yatim di surga seperti ini, Kemudian 2 syarat telunjuk dan jari tengahnya, lalu membukanya, Jadi gitu berapatnya hubungan orang yang membela anak yatim tu dengan Rasulullah di akhirat nanti, Dan Rasulullah sendiri anak yatim, dia anak yatim, dan kita tahu bahawa bapaknya meninggal ketika dia umur 6 tahun lagi, kemudian ibunya pun meninggal, dia dibela oleh datuk dia, kemudian datuknya pun meninggal juga dan dibela oleh pakciknya Abu Talib, Dan kita tahu bahawa Rasulullah sejak kecil lagi dia berdikari, kan. Dia tidak, walaupun dia anak yatim, dia tidak mengharapkan belas kasihan daripada siapa-siapa, dan dia telah mengambil upah mengambil upah membela kambing untuk menyara kehidupan dia lah, kan. Dan akhirnya kita dapat lihat bahawa dan kita tahu pakcik dia tu, Abu Talib tu, memelihara Rasulullah dengan penuh kasih sayang, kan, seperti anaknya sendiri, kan. Jadi kita lihat Rasulullah membesar dalam walaupun anak yatim dalam penuh kasih sayang, dan dia telah dijaga dengan baik. Dan kita lihat dalam sejarah bahawa Rasulullah SAW telah membesar menjadi manusia yang sempurna dan berjaya membina tamadun yang unggul, kan, yang menjadi ikutan manusia hingga ke hari ini, kan. Kita boleh kita katakan pasal dia Rasul, kan, tapi ada juga orang lain dalam zaman Rasulullah yang juga anak yatim, misalnya Zaid bin Sabit, dia telah merupakan penduduk Madinah yang telah menjadi anak yatim ketika umurnya 6 tahun lagi, kan. Dan Zaid telah meluk Islam sebelum Rasulullah berhijrah lagi ke Madinah ketika usianya 9 tahun. Dan Zaid ni sangat rapat dengan Rasulullah SAW, dan selalu mengikut ke mana-mana lah Rasulullah, kan. Ketika perang Badar, Zaid pun nak ikut sama, tapi masa itu umurnya baru 11 tahun. Rasulullah tak benarkanlah, sebab umur minimum yang Rasulullah benarkan 15 tahun sebut, kan. Tapi rupa-rupanya Zaid ni anak yang sangat berbakat, dan Rasulullah telah menyuruhnya belajar membaca dan menulis, bukan saja dalam bahasa Arab tetapi juga dalam bahasa Ibrani iaitu Hebrew, dan juga bahasa Suryani iaitu Aramaik, Jadi dalam masa yang singkat, kedua-dua bahasa ini telah dapat dikuasai oleh
Zaid bin Sabit, termasuk bahasa Arab jugalah kan. Dan keandalan ini dalam ketiga-tiga bahasa menyebabkan Zaid menjadi penulis wahyu, kerana apabila Jibril datang membawakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masa Khalifah Abu Bakar, Zaid telah dilantik menjadi ketua pasukan untuk mengumpulkan semua ayat Quran ya kan. Dan pasukan ini juga turut menyusun semua ayat-ayat seperti naskah yang kita baca hari ini mengikut arahan Rasulullah SAW ya kan. Jadi pada waktu itu Zaid bin Sabit baru berusia 20-an awal 20-an ya, tapi dia telah boleh mengetuai satu pasukan yang besar, yang hebat, yang sangat bermakna kan, yang penuh yang penuh tanggungjawab kan. Dan juga Zaid bin Sabit ini pernah juga diamanahkan menjadi bendahara, iaitu setaraf dengan Menteri Kewangan lah pada zaman kini ya, semasa Abu Bakar lagi dan juga Umar. Semasa zaman Khalifah Osman, Zaid telah dilantik menjadi pengurus Baitul Mal dan memangku khalifah ketika Khalifah Osman pergi menunaikan haji. Kan begitulah hebatnya anak yatim ini yang dijaga oleh Rasulullah SAW. Kan Zaid telah mampu memikul amanah yang besar dan berat seawal usia 20-an dan 30-an ya. Jadi itu dianya, anak yatim ni perlu dibela dengan sebaik-baiknya sebab mereka ada mempunyai bakat-bakat istimewa. Kalau tak, jadi sia-sialah kan, ataupun menjadi jahat kan, merosakkan masyarakat dan juga negara ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.